Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okay, kalau hampa tengok dalam episod hari ni, apa yang saya cuba nak kongsikan dengan hampa hari ni adalah berkenaan dengan tips macam mana kita nak beli motor. Jadi, antara kita ni mungkin ada yang mampu beli motor baru dan ada yang mungkin mampu hanya untuk beli motor second hand. Jadi, apa kriteria yang mungkin kita perlu tengok sebelum kita nak buat pemilihan sama ada nak beli motor baru ataupun motor second hand? Jom kita sama-sama dengar. Okey, so dalam episod ni kalau hampa tengok yang saya nak share ni, macam mana tips yang kita nak perlu ambil consideration sebelum kita nak beli motor. Yang pertama sekali adalah reason ataupun tujuan kenapa hampa nak beli motor tadi. Kalau hampa nak beli motor ni untuk tujuan kegunaan harian, yang mana hampa nak guna untuk naik pergi kerja ataupun hampa nak guna untuk memang hari-hari nak hantar anak dan sebagainya, itu adalah antara benda pertama sekali yang hampa perlu fikir sama ada hampa nak beli motor ni baru ataupun second hand. Kalau lah hampa nak beli motor ni, tujuan dia untuk kegunaan harian, yang mana kegunaan harian ni memang kita akan consider sebagai heavy duty. Jadi hampa perlukan satu motor yang masih fresh, motor yang masih lagi dalam keadaan baik dari segi dia punya engine ataupun dari segi dia punya body. Jadi antara ketiga-tiga aspek yang kita tengok hari ni, kalau hampa tengok pemilihan yang paling nombor satu sekali yang saya nak letakkan di sini adalah motor yang paling bagus untuk kegunaan harian adalah motor baru. Disebabkan motor baru ni beberapa aspek yang saya nak share sekali lagi. Dalam aspek yang kedua yang ataupun kriteria kedua yang saya nak share sekali lagi, kalau hampa tengok tujuan kalau kita nak untuk kegunaan harian, motor baru ni adalah motor yang paling terbaik. Ataupun yang keduanya, hampa boleh cari motor yang second hand tapi masih standard. Sebab motor yang second dan standard ni masih lagi kurang berisiko untuk hampa gunakan dalam keadaan harian, sebab motor ni memang kurang potensi untuk meragam ataupun rosak berbanding dengan kalau hampa beli motor second yang modi, sebab kita belum tahu apa lagi masalah yang telah dihadapi oleh owner sebelum ni yang membuatkan dia nak jual motor tadi. So kalau hampa tengok kriteria kedua yang saya nak share ni adalah tentang year and km, maksudnya tahun dan berapa mileage motor yang hampa nak beli tadi. Yang ni sangat penting. Kalau hampa tengok motor baru, memang dia punya meter akan nampak kosong dan juga dia punya motor ni memang hampa tak risau dari segi dia punya enjin, sebab memang masih lagi dalam keadaan virgin dan juga masih lagi dalam keadaan yang baru. Tetapi hampa perlu tengok di kedai tadi, kalau hampa nak beli motor baru ni, dia sama ada hampa nak beli jenis model yang sebelum ni, iaitu V1 ke V2 ke, hampa perlu tengok tahun motor ni dibuat. Mungkin motor tadi dah berada lama di kedai tapi belum boleh dijual. Jadi hampa perlu tengok sama ada motor tu motor yang batch baru ataupun motor yang batch lama. Sebab ada beberapa sebab kenapa saya bagi tahu tentang tahun ni. Sebab mungkin motor yang dah tahun lama ni tak dapat dijual, tetapi dia ada defect yang mungkin orang lain dah kesan tak ada lah motor baru, yang mana motor baru ni dah rectified issue. Tetapi motor lama ni kadang-kadang dia masih lagi menggunakan part-part yang berpotensi untuk bermasalah. Jadi hampa perlu tengok tahun motor ni dibuat. Yang keduanya dari segi warranty, sebab kalau hampa tengok motor ni, kalau kita tengok dari segi tahun dan juga mileage, apabila hampa beli motor yang mileage tinggi, iaitu melebihi 20,000 km, for sure motor tadi dah tak ada warranty. Dan juga kalau hampa beli motor tadi yang dah usia lebih daripada 2 tahun penggunaan hampa nak beli, iaitu motor second ni, kalau hampa beli motor yang melebihi 2 tahun, motor tu tak akan ada warranty dah. Okey, 20,000 km ataupun 2 tahun ni memang untuk motor second hand dah tak ada warranty. Jadi kalau hampa tengok balik motor yang terbaik untuk hampa tengok dari segi tahun ni, kalau hampa nak beli motor yang terbaik adalah dari segi motor baru. Memang tahun dan kilometer ataupun mileage masih lagi dalam keadaan yang terbaik. Tetapi kalau hampa nak beli motor yang second hand, hampa perlu tengok mileage yang paling rendah. Di sini dua-dua ni hampa boleh tengok dari segi mileage, sama ada yang mana satu mileage yang paling rendah untuk hampa beli, sebabkan faktor warranty tadi sangat penting untuk motor. Sama ada hampa tengok motor second hand standard, sebab modi ni dia ada banyak jenis modi, sama ada modi engine ataupun modi part yang luar. Jadi sesetengah modification memang tak akan menjejaskan warranty. Tetapi kalau ada modifikasi yang melampau, yang tu hampa tak perlu ambil langsung motor yang ketiga, iaitu motor second modi ni hampa jangan beli. Hampa boleh consider untuk ambil motor second hand standard kalau dia punya mileage masih lagi rendah dan juga tahun motor tadi masih baru. Maksud saya dia masih lagi dalam tempoh warranty. Okey, so untuk aspek ketiga yang perlu kita ambil perhatian adalah tentang harga motor yang kita nak beli. Ikut kemampuan, sebabnya harga ni adalah mengikut kemampuan pembeli. Kalau hampa nak beli motor secara cash dan hampa punya bajet adalah di bawah harga yang ditetapkan untuk motor baru, jadi ini adalah bukan motor yang
perlu hampa pilih, sebab motor yang baru ni memang harga dia fix dan hampa tak boleh nego dari segi harga motor tersebut. Jadi kalau hampa nak beli, hampa mungkin boleh beli secara hutang daripada kedai, dan ini juga boleh hampa consider kalau hampa nak beli motor tadi untuk tempoh 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Hampa boleh consider untuk ambil motor baru dalam keadaan hampa berhutang. Sama ada hampa nak hutang dengan bank atau Aeon, tu terpulang pada hampa. Tapi kalau hampa ada cash tapi tak mencukupi pun, ini adalah pilihan yang terbaik untuk hampa consider, sebab mungkin hampa boleh letak down payment yang lebih tinggi untuk dapatkan motor tadi bulanan yang lebih rendah dan tahun yang lebih pendek. Tetapi kalau hampa ada cash sekitar 5,000 ke atas, maksudnya 5K, okey, sampai ke 6.5K, untuk dapatkan motor second hand yang masih lagi dalam keadaan baik, hampa boleh consider untuk tengok motor yang jenis second hand tapi masih standard. Sebab kalau kita tengok dari segi aspek yang pertama yang saya sebut tadi, tujuan kenapa hampa nak beli motor, kalau nak gunakan untuk kegunaan harian, ini adalah yang terbaik. Tetapi kalau hampa tengok pembelian hampa ni just nak buat sebagai second motor, maksudnya hampa nak buat motor ni hanya tujuan untuk sekali-sekala ride, ataupun hampa nak buat memang hampa ni memang kaki modi motor lah, okey. Jadi hampa boleh tengok sama ada motor second modi ni adalah yang terbaik untuk hampa pilih. Kenapa saya kata macam tu? Kalau harga dia 5 ke 6.5K juga dari segi dia punya price, ini adalah terbaik. Kenapa? Sebab hampa dah jimat pada bahagian modifikasi untuk hampa buat pada motor tadi. Kalau tujuan hampa nak beli motor second hand tadi dari segi harga untuk kegunaan harian, ini adalah pilihan terbaik. Tetapi kalau hampa beli motor tadi untuk tujuan modifikasi selepas beli, hampa boleh consider yang ni, sebab hampa lebih jimat dari segi kos untuk hampa modifikasi balik, nak tukar exhaust, hampa nak tukar rim, hampa nak tukar barang-barang yang lain. Sebab itu adalah antara benda-benda yang perlu hampa consider selepas hampa beli. Sebab tujuan modi ni, kalau hampa nak beli, memang hampa akan keluar modal yang banyak. Jadi beli motor second modi, ini adalah pilihan yang terbaik kalau tujuan hampa untuk modi. Tapi kalau hampa nak guna untuk kegunaan harian, ini adalah pilihan yang paling terbaik untuk hampa consider dan hampa tengok. Macam yang kita tunjuk ke atas ni tadi, kalau kita tengok balik dari segi tahun dan mileage yang kita sebut tadi, ini adalah yang terbaik untuk hampa pilih. Sebab motor yang mileage rendah, dia masih standard, warranty kita tak perlu risau. Tapi kalau kita beli walaupun mileage rendah tapi modification kita buat terlampau, ini memang tak boleh nak diambil pilihan. Sebab motor second modi ni hanya sesuai untuk orang yang berjiwa kental. Beli motor memang dia tahu ragam motor dan dia boleh solve problem tersebut, ataupun dia memang beli motor tadi bukan untuk daily use. Ini adalah mungkin pilihan yang sesuai untuk orang yang ada budget 5 ke 6K nak beli motor tadi cash. Mereka boleh consider sama ada nak beli kedua-dua ni, tak ada masalah. Tapi kalau kita memang nak beli motor tadi untuk kegunaan harian dan jangka masa panjang, ambillah motor baru. Okey, so aspek keempat yang perlu kita tengok, sebab sekarang ni ramai orang nak beli motor ni, mereka banyak lebih kepada pembelian secara online. Bila pembelian secara online ni, apa yang boleh kita dapat adalah kita hanya boleh tengok gambar motor sahaja. Jadi untuk hampa yang mungkin suka beli secara online, bila pergi tengok motor terus ambil, yang perlu hampa tengok adalah dari segi motor mana yang paling sesuai untuk hampa beli dalam keadaan tersebut. Kalau hampa tengok condition dalam Facebook ke ataupun dalam mudah.com ke dan sebagainya, kalau hampa jenis orang yang memang tak pandai tentang macam mana kaedah nak tengok motor, pilihan yang terbaik untuk hampa adalah hampa hanya boleh beli motor baru saja. Tapi kalau hampa ada sedikit knowledge setelah hampa buat booking pada motor, tetapi hampa masih boleh lagi pergi tengok motor untuk tengok final condition, yang perlu hampa tengok adalah dari segi condition motor tadi, sama ada motor tu daripada luaran dan juga enjin masih dalam keadaan baik. Yang saya sebutkan kenapa perlu tengok faktor-faktor yang di atas tadi, sebab tujuan hampa beli motor tadi adalah yang paling penting sekali. Yang keduanya, apabila hampa tengok condition motor dengan tahun motor dibuat, dah nampak seolah-olah motor tadi tu memang dah teruk sangat condition dia. Jadi hampa tak perlu nak ambil. Kalau sama ada motor tadi second standard ataupun motor second modi, hampa tak perlu ambil terus lah. Tapi kalau hampa pergi tengok motor tadi, tahun yang hampa dapat masih baru, kilometer mileage pun masih rendah, harga pun munasabah. Jadi kalau hampa pergi tengok, hampa perlu tengok start motor dulu, test ride terlebih dahulu, tengok keadaan enjin ni memang susah. Sebab motor ni kalau hampa tak bawa pemain, memang hampa tak akan dapat tengok secara keseluruhan. Sebab pengalaman saja yang dapat boleh tentukan nak tahu sama ada enjin ni dalam keadaan yang baik ataupun tak.
Cuma hampa boleh gunakan penegaran yang basic untuk hampa buat pemilihan. Dari segi hampa boleh dengar enjin ni bunyi kasar ataupun bunyi slow, sebab itu pun orang boleh still manipulate menggunakan minyak yang lebih tebal sikit. Kalau yang paling penting bagi saya, kalau hampa pergi tengok motor, kalau lah enjin motor tadi dah panas, sampai tengok motor enjin tadi dah panas, berkemungkinan owner dah panaskan motor sampaikan enjin tu dah konsisten jalan. Jadi dalam keadaan tersebut kadang-kadang enjin dah smooth. Tapi kalau cold start, motor masih dalam keadaan sejuk, masa tu yang paling sesuai untuk hampa dengar bunyi pada bahagian enjin. Kadang-kadang bunyi pada bahagian enjin ni memang akan jelas pada cold start, sebab dia akan dengar bunyi yang kasar tu, dia akan cepat dengar kalau penggunaan minyak tu minyak yang lama. Jadi kalau untuk body ni memang hampa boleh tengok dari segi calak-calak yang ada pada body motor. Mungkin motor tadi pernah jatuh ataupun accident. Itulah adalah antara benda-benda yang perlu hampa tengok. Dan yang paling penting kalau hampa nak beli motor second hand ni, sebab motor baru kita tak payah risau, sebab memang keluar-keluar kedai ni memang dia akan bagi motor yang baru dengan full aksesori, memang lengkap pada motor. Tapi kalau hampa beli motor yang second hand, tak kiralah motor tu second hand standard ataupun modi, hampa perlu tengok semua bahagian, sama ada side mirror, sama ada dia punya peti rantai, sama ada dia punya sport rim. Memang dia gunakan barang-barang yang masih lagi dalam keadaan baik dan tak dicabut daripada motor. Itu hampa boleh consider untuk ambil kalau motor tadi masih dalam keadaan standard dan lengkap. Tapi kalau hampa pilih motor yang modi, walaupun motor tadi memang modi, kalau hampa tengok dalam keadaan dia boleh bagi kat hampa barang yang standard balik. Barang-barang yang memang mic asal daripada motor dia masih simpan, hampa boleh ambil. Tapi kalau dia dah tak ada barang yang asal daripada motor, dia hanya bagi kat hampa apa yang ada di motor saja, iaitu barang modi, hampa jangan ambil motor ni. Okey, sebab yang ni antara benda yang nak keluarkan modal yang banyak untuk hampa. Okey, sebab bila kita beli motor yang second hand standard ni, kita nak make sure kata motor tadi tu owner dia memang seorang yang memang menggunakan motor tadi dalam keadaan yang baiklah. Sebab kalau kita tengok condition ni, okey, secara logiknya kalau kita tengok, yang pertama macam saya kata tadi, keadaan bunyi enjin dan sebagainya, itu boleh menunjukkan bagaimana penjagaan motor tadi dibuat pada bahagian enjin. Yang kalau kita tengok tadi, condition motor ni juga boleh main daripada tahun dan juga mileage dia. Kalau lah mileage motor tadi sangat tinggi, walaupun tahun dia baru sangat dibeli, itu menandakan motor tadi memang digunakan oleh owner tadi tu kau-kau lah. Maksudnya dia memang guna motor tadi tu sungguh-sungguh. Jadi bila dia gunakan motor tadi sungguh-sungguh, walaupun dia standard, hampa tak perlu beli. Okey, sebab hampa boleh tengok sama ada orang ni dia menggunakan motor tadi tu dalam keadaan yang biasa ataupun dia menggunakan dalam keadaan heavy duty. Hampa boleh tengok pada dia punya mileage tadi. Kalau hampa tengok motor yang dah memang modi ni, selalunya pengguna yang memang menggunakan motor modi ni jarang sangat nak bawa motor tadi pelan-pelan, dia nak bawa macam dalam taman. Okey, jadi motor yang memang modi ni, tujuan modi memang kita nak motor kita jadi lebih laju. Kita ataupun kalau setengah orang ni dia modi aksesori ni, dia nak bagi nampak lawa, tetapi kadang-kadang mungkin apa yang dia modi itu tak sesuai dengan pandangan mata kita. Itulah yang disebabkan oleh faktor apa yang saya katakan, modi ni memang susah untuk kita nak ambil sebagai kita punya indikator yang paling asas untuk beli motor. Sebab kadang-kadang bila orang dah modi ikut selera dia, mungkin belum kena dengan selera kita. Tapi selalunya kalau dari segi condition motor ni, kalau untuk orang yang dah modi, for sure dia akan lanyak motor ni kau-kau. Sebab memang dia modi tu untuk tujuan nak bagi motor tu berbeza daripada motor yang standard. Okay, jadi hampa perlu tengok di sini, risiko sangat tinggi kalau hampa beli motor second hand yang modi. Dari segi condition, yang tu memang kebanyakannya memang akan terjadilah pada motor modi. Tapi kurang risiko pada motor standard ni. Kalau walaupun kadang-kadang memang mileage tinggi, tapi kalau owner ni memang dia jaga condition motor, minyak, servis dengan cantik, ini adalah pilihan yang boleh hampa consider. Tetapi nego lah harga bagi rendah sikit, sebab mileage dia dah terlalu tinggi. Okey, tapi ini kalau mileage rendah, condition motor pun cantik, hampa sambak terus lah. Sebab motor second hand ni dia punya depreciation harga daripada harga motor baru ni boleh sekitar 2000 ni, dia boleh down 2000 sampai 2500, dia boleh turun. Daripada motor baru nak pergi ke motor second hand ni, dia boleh drop harga yang sangat banyak walaupun dalam tempoh setahun. Jadi condition ni sangat penting untuk hampa ambil kira. Okey, so untuk faktor kelima ni yang saya nak share dengan hampa, mungkin orang jarang ambil perhatian dari segi status motor. Kalau hampa beli status motor ni, hampa kena ambil kira sangat-sangat. Kalau hampa nak beli dua jenis motor ni, iaitu motor second hand standard ataupun modi, hampa kena tengok status motor tadi. Kalau hampa beli baru, memang masalah status motor tak perlu risau, sebab motor baru ni memang dia punya status masih lagi baru dan keluar kedai. Jadi hampa hanya boleh berurusan dengan kedai dan bank untuk buat pinjaman ataupun Aeon untuk hampa buat pinjaman kalau hampa nak beli hutang. Tetapi kalau hampa tengok pada motor second hand ni, status yang perlu hampa tengok adalah motor tadi pernah tak terlibat dalam kemalangan.
Kalau pernah terlibat dalam kemalangan, hampa jangan ambil. Tapi kalau tak terlibat dalam kemalangan, hampa boleh ambil. Sama juga dengan motor modi. Kalau pernah terlibat dalam kemalangan ataupun ada calak walaupun sikit, hampa tak perlulah consider untuk ambil. Tapi kalau dia memang masih lagi dalam keadaan baik, hampa boleh consider. Tapi yang ni pun saya kurang nak bagi galakkan untuk hampa ambil motor yang modi. Okey, kalau untuk hampa yang mungkin tengok motor, setengah orang dia akan kata motor ni sambung bayak. Okey, motor sambung bayak, hampa ambil motor ni just sambung bayak saja. Perlu tak hampa ambil? Tak perlu ambil langsung. Kalau motor ni tadi adalah motor sambung bayak. Okay, sama juga dengan motor ni. Kalau motor ni adalah motor sambung bayak, jangan ambil sesekali sebab risiko adalah terletak kepada orang yang membeli, yang mana mungkin motor tadi boleh dituntut semula oleh owner lama, dan juga kalau berlaku sebarang kemalangan memang hampa takkan dapat claim apa-apa insurans untuk motor ni. Okey, yang tu dari segi status motor yang perlu hampa tengok sama ada sambung bayak. Yang ketiganya adalah motor JT ataupun motor jalan terus ni, iaitu motor lari daripada hutang. Kalau hampa tengok motor JT ni, hampa tak payah beli langsung sebab motor ni memang status dia sangat tak bagus sebab owner ni memang dia dah tak bayar motor dan motor tadi digunakan secara haram. Dan hampa yang beli juga, hampa mungkin beli motor tadi murah tapi hampa menggunakan status motor tadi dalam keadaan status motor tu adalah motor lari daripada hutang. Okey, jadi keadaan-keadaan macam ni, sama ada hampa nak beli spare part ke ataupun hampa nak beli motor sebiji seketui pun, saya memang kurang galakkan sangat sebab ini adalah satu benda yang tak sihat untuk kita amalkan dalam proses jual beli. Kalau hampa nak beli motor second hand yang daripada orang-orang yang mungkin nak jual secara direct kepada hampa ni dalam keadaan motor tadi sangat murah. Okey, kalau hampa tengok yang sini ni dari segi status ni, kalau motor ni memang motor yang walaupun ada hutang, tetapi kalau motor tadi harga dia boleh consider untuk hampa bayar direct kepada bank dan hutang tadi selesai dan boleh tukar nama, hampa boleh ambil motor ni. Okey, dan motor ni pun kalau memang hampa memang suka sangat motor tadi sebab motor tadi modified ikut kehendak hampa dan hampa tengok motor tadi pun memang harga dia berpatutan dan hampa hanya perlu bayar balance motor tadi untuk hampa selesaikan hutang bank dan buat penukaran nama, hampa boleh consider untuk ambil sebab proses tukar nama ni penting untuk motor. Kalau hampa beli motor yang status tak boleh tukar nama, saya tak galakkan sama sekali untuk hampa buat pembelian untuk motor yang unknown status. Okey, status sangat penting untuk motor sebab hampa perlu consider untuk beli motor yang memang sah dari segi undang-undang untuk hampa beli. Okey, yang keenam ataupun yang last ni lah, sebab banyak lagi yang saya nak share sebenarnya, tapi yang ni last yang penting juga yang untuk hampa ambil kira sebab video ni saya tak mau terlalu panjang. Yang keenam faktor yang hampa perlu tengok kalau hampa nak beli motor ni adalah daripada segi seller. Daripada mana hampa beli motor tadi sangat-sangat penting. Kalau lah hampa beli motor tadi daripada kedai, itu sangat-sangat saya galakkan sebab apa? Memang beli daripada kedai ni dari segi risiko pembelian memang tak akan tinggi kepada pembeli sebab memang kedai ni kalau hampa beli motor baru pun tak ada masalah, kalau hampa beli motor second hand pun tak ada masalah. Hampa nak beli motor modi ni memang kadang-kadang kedai dia kencing sikit, dia tipu sikit sebab dia akan reset mileage, dia akan buat motor bagi dalam keadaan yang elok-elok saja untuk hampa keluar balik motor tu jalan. Takut-takut bila sampai 3-4 bulan pakai motor tadi akan ada problem. Boleh nak beli, tapi kalau hampa beli daripada seller ni, maksud saya daripada kedai, hampa boleh pilih 3-3 motor tak ada masalah. Tetapi kalau lah hampa nak beli direct daripada owner, okey, direct daripada owner, saya galakkan kalau hampa nak beli daripada owner ni, tengoklah motor-motor yang hak ni memang tak ada lah. Owner ni memang tak termasuk motor baru. Kalau hampa nak beli motor second hand ni, saya galakkan hampa beli daripada owner ni untuk motor yang second hand standard. Dan juga motor ni pun hampa boleh beli daripada owner sebab hampa boleh kenal owner tadi dan hampa boleh tahu status motor dia macam mana. Jadi hampa boleh consider untuk ambil dua jenis ni, tak ada masalah. Tapi kalau hampa beli motor tadi daripada dealer ni kadang-kadang dia mai daripada orang yang hampa tak tahu dia ni mai daripada mana, hanya buat untung kot tepi. Motor ni pun hampa tak payah beli, motor ni pun hampa tak payah beli sebab kita bimbang dia punya risiko harga dia akan up makin tinggi. Yang seterusnya dari segi dia punya dia punya condition motor tadi, dia boleh manipulate dari segi dia punya condition. Takut sebab bila orang yang nak makan kot tepi ni, dia akan cuba buat motor tadi sampai jadi elok. Okey, tapi kalau owner ni direct pada owner, kadang-kadang owner ni memang dia akan jual ikut condition motor tu saja. Okey, sebab bila hampa beli daripada owner ni, dia punya motor sebegitu motor itulah yang dia akan jual kat hampa. Jarang sangat owner ni dia nak baik pulih motor tu sampai jadi elok. Kalau dia baik pulih sampai elok, baik dia pakai. Tapi bila dia nak jual dalam keadaan yang ada, hampa perlu tengok. Kalau bagi saya untuk beli ni memang hampa perlu tengok condition yang kedua ni, iaitu direct daripada owner. Hampa tak payah nak ambil daripada orang yang ketiga. Tapi kalau hampa beli daripada kedai, saya boleh lagi nasihatkan tapi nak ambil motor yang ini. Tapi motor ini hampa tak payah ambil. Okay, sebab beli daripada kedai ni risiko agak tinggi kalau hampa ambil motor yang second hand modi. Yang ni kedai.
Okey, yang ni daripada owner, yang ni daripada dealer. Yang ni daripada kedai, yang ni daripada owner, yang ni daripada dealer. Jadi kalau hampa tengok, daripada owner saja yang hampa boleh beli. Yang dua lagi ni tak payah beli. Okey, maksudnya yang ni hampa tak boleh ambil daripada walaupun kedai ataupun daripada dealer memang mengarut. Tapi yang ni masih boleh consider. Alright, so yang ni saya rasa antara perkongsian yang mungkin saya boleh buat dalam video ni untuk hampa yang mungkin nak beli motor. Sebab kadang-kadang bila kita tengok ada orang mampu, dia ada kewangan yang cukup, dia boleh consider untuk ambil motor yang baru. Sebab motor baru ni risiko sangat rendah untuk hampa. Cuma kalau kita yang mungkin nak pakai motor baru ni hanya pilih dari segi version saja, version 1, 2, 3 ataupun sebagainya, itu melambangkan pemilihan kita tu mengikut dia punya version. Sebab kita nak tengok harga ni kadang-kadang dia akan naik sikit berbanding dengan harga yang lama, kadang-kadang dia turun sikit berbanding dengan motor version yang lama. Jadi motor baru ni memang sesuai untuk semua orang yang memang ada kewangan yang cantik. Tetapi kalau hampa memang ada modal yang limited, hampa nak beli motor ni second hand, hampa perlu tengok balik. Kalau tanya saya, pilihan yang terbaik antara motor second hand standard dan modi, memang banyak kelebihan pada motor second hand yang standard berbanding motor second hand yang modi. Sebab motor second hand modi ni memang risiko sangat tinggi pada pembeli baru. Sebab pembeli lama pun mungkin dah ada masalah dengan motor tadi, cuma dia nak lepaskan masalah tadi kepada orang lain. Tetapi kalau untuk motor second hand yang standard ni, hampa perlu tengok balik. Hanya risiko pada hampa adalah nak baik pulih certain barang yang mungkin basic pada motor, iaitu mungkinlah owner lama tadi tu dia tak ambil kisah pasal motor, ada gegaran dia tak rectify, ada masalah vibration pada enjin pun dia tak verify dan dia tak rectify. Contohnya hanya dengan tukar sprocket boleh selesai masalah, tapi dia tak buat masalah tadi, dia hanya nak jual motor terus saja. Itu adalah yang perlu hampa fikirkan tentang motor tadi. Selebihnya kalau hampa nak buat modification, biarlah modification tadi berlaku atas tangan hampa, sebab risiko kita tanggung lebih puas hati kalau kita yang buat modification berbanding kita beli motor yang harga dah tinggi, orang dah modified, kita dapat barang yang mungkin tak setara dengan harga yang dia letak untuk motor modi ni. Walaupun dia kata ini dah jet rod lah, motor dah memang up spec dan sebagainya. Sebab untuk isu up spec ni memang jangan percayalah. Sebab memang kadang-kadang nampak saja up spec macam gah, tapi motor tak boleh ke mana pun. Sebab itulah kalau motor tadi kita tengok orang yang mungkin up spec, motor mungkin ada problem, sebab itulah motor tadi dijual. Kalau kita tengok dari segi motor yang senang nak jaga ni adalah motor, ambillah motor yang second hand standard ataupun ambillah motor yang baru. Ini adalah antara dua pilihan yang mungkin saya boleh recommend kepada hampa. Yang ni saya kurang sangat nak recommend kepada hampa, sebab kebanyakan yang kena nanti akan rasa menyesal beli motor second hand yang dah modi. Saya mohon maaf kepada orang yang mungkin nak jual motor second hand modi, tetapi ini adalah antara kriteria yang saya perlu cakap kepada orang-orang yang mungkin baru nak menggunakan motor, supaya hampa mungkin tak terkena dengan masalah. Sebab yang ni banyak soalan orang tanya saya dah beli motor, saya terkena macam ni, saya beli motor ni dalam keadaan macam ni, tiba-tiba balik tak macam yang saya jangkakan. Jadi untuk kurangkan masalah-masalah ni, ini adalah antara benda yang perlu saya share dengan hampa. Mungkin banyak lagi tapi saya tak sempat nak share dalam video hari ni. Ini adalah 6 kriteria yang mungkin hampa perlu tengok. Kalau ada yang ni pun hampa mungkin dah save separuh daripada hampa punya problem, hampa dah boleh solve separuh daripada hampa punya problem. Okey, dan yang seterusnya hampa bawalah orang yang mungkin tahu nak menilai motor bersama-sama hampa sebelum hampa nak ambil mana-mana motor pun daripada kedai ataupun daripada owner direct. Sebab motor ni kalau hampa beli, memang kita nak beli untuk guna dalam jangka masa yang lama. Jadi buatlah pilihan yang bijak. Jadi saya harapkan tips yang saya kongsi dengan hampa ni berguna. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Binomo Channel. Assalamualaikum.